Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tajuk yang kami pilih nak share adalah Surah Al-Fatihah. Semua orang tahu baca Al-Fatihah, tapi adakah kita tahu Al-Fatihah itu sendiri? Sebab Al-Fatihah ni kita baca hari-hari dalam solat. Jadi Al-Fatihah ni adalah asas kepada Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahawa asas kepada Al-Quran adalah Al-Fatihah. Sebenarnya Al-Fatihah ni Allah telah membahagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama kita memuji Allah, kita mengagungkan Allah, dan bahagian yang kedua pula kita berdoa pada Allah, kita meminta pertolongan daripada Allah. Okey, pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kenapa terbagi kepada dua, Maha Pemurah dan Maha Mengasihani? Allah Maha Pemurah pada semua makhluk dia, pada semua manusia. Agama lain, kepercayaan lain, Allah bagi segala kekayaan. Tapi Allah cuma Maha Mengasihani, cuma sayang pada orang-orang mukmin, pada hamba-Nya yang taat pada perintahnya. Seterusnya ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Dialah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang bermaksud Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahawasanya sifat Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sesungguhnya Allah itu sangat pemurah, sebagaimana Dia telah menjadikan kita manusia sempurna sifat dan kejadiannya dengan kehendaknya. Maliki Yaumiddin, yang bermaksud yang menguasai hari pembalasan, ialah pada akhirat Allah lah satu-satunya yang berkuasa. Segala sesuatu tunduk kepada kebesarannya, mengharapkan nikmatnya dan takutkan siksanya. Allah lah yang memberi pahala terhadap amalan baik dan memberi ancaman terhadap perbuatan buruk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud hanya kepada Engkau kami menghambakan diri dan hanya kepada Engkau kami berdoa. Dalam tafsir ayat Quran ni pun dah ditafsirkan dalam surah Zumar ayat ke-39 bahawa kepada Allah lah sahaja tempat kita meminta sembah. Dalam intisari keseluruhan ayat Al-Quran pun dah menjelaskan, iaitu ibadah kita yang kita lakukan tu kita serahkan hanya kepada Allah, dan sekiranya kita mengalami kesusahan dan kesesanggaraan, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah sahaja. Okey, kenapa? Sebab apa-apa yang kita buat ni kita memang kena berserah kepada Allah. Sebab Allah yang bagi kita rezeki, Allah yang tolong kita, Allah yang bagi kita miskin, Allah yang bagi kita kaya, Allah yang bagi kita rezeki, nikmat dunia, nikmat akhirat, semua Allah yang bagi. Okey, kenapa kita kena guna perkataan sahaja? Sebab ada benda lain juga kita sembah, seperti contoh. Tapi kalau kita menyembah dan mempercayai sultan ataupun kita sembah 100% kepada sultan, itu dah jatuh pada syirik. That's why sebab itulah kita kena sembah Allah sahaja. Seperti contohlah saya ambil dalam solat. Kenapa kita kena solat? Sebab tak ada orang pun suruh kita solat, tapi itu menunjukkan kita ni ikhlas. Ikhlas sebab apa? Sebagai hamba Allah untuk menyembah Dia dan berbual dengan Dia di dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim, yang membawa maksud tunjukilah kami jalan yang lurus. Okey, membawa maksud kat sini ayat dia, seseorang hamba kita sentiasa memerlukan Allah dalam hidup kita. Tak kisahlah apa situasi sekalipun, apa keadaan kita sekalipun, kita jutawan ke, kita fakir miskin ke, kita memang buntu dan perlukan Allah setiap saat dan setiap masa dalam hidup kita, supaya kita dapat memantapkan dan meneguhkan keimanan kita kepada Allah. Okey, kerana Allah je yang mempunyai kuasa untuk ubah segalanya, sebab kita tidak mempunyai kuasa untuk berikan manfaat atau kemudaratan kepada diri kita sendiri kecuali jika Allah mengizinkan. Sebab itulah kita kena apa-apa kita buat, kita mesti kena berpandukan Allah. Allah yang bagi kita rezeki. Sekiranya kita berbuat perniagaan kan, kita kena percaya Allah yang datangkan rezeki kepada kita. Allah yang temukan customer tu dengan kita. Sebab itulah kita dapat customer. Sebab apa? Dengan izin Allah.
Allah gerakkan hati dia untuk membeli dengan kita. Okey, orang yang berbahagia pula adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk memohon kepadanya. Kita berharap semoga Allah berkenan ataupun menunjukkan jalan yang lurus kepada kita di dunia dan di akhirat supaya kita tidak terpesong. Sebab itulah kita kena beribadat, kita kena mantapkan apa kita punya keimanan, hidayah kita kepada Allah. Kita kena serahkan 100% kehidupan kita kepada Allah sebab Allah yang tentukan jalan kita. Kita kena husnul khatimah. Kita kena percaya dan bersangka baik kepada Allah, dan setiap apa yang kita jalan dalam kehidupan kita tu adalah kebaikan yang Allah datang untuk kita dan diri kita sebagai hamba dia. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ini bermaksud iaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap tegaknya berdiri kita ketika solat, iaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, iaitu jalan yang lurus, jalan yang telah ditunjukkan oleh para nabi kita ketika dahulu. Malah ketika ini para ulama telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan yang diredai Allah dan Rasulnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah ini agar ditunjukkan jalan yang diredai Allah dan berada di dalam golongan yang diberi nikmat oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ini pula bermaksud bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ayat ini pula merupakan doa kita kepada Rabbul Izzati agar dijauhkan kita daripada menjadi orang yang dimurkai olehnya dan juga orang-orang yang sesat. Rugilah bagi orang yang telah ditunjukkan jalan kepadanya namun dia kekal memilih jalan yang bertentangan dengan Tuhannya. Maka moga kita dijauhkan dari golongan-golongan yang rugi itu. Surah Al-Fatihah merupakan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dimulakan dengan pujian-pujian kepada Allah dan diteruskan dengan rintihan kita sebagai hamba agar diberikan petunjuk dan jalan olehnya. Jalan yang telah ditunjukkan sudah pun terbentang luas di hadapan kita. Apakah kita memilih untuk melalui jalan itu yang jalannya penuh onak dan duri, namun di hujung sana terdapat taman bunga yang berseri-seri? Atau kita lebih memilih jalan yang tenang namun di hujung sana penuh dengan bunga-bunga berduri yang boleh mencelakakan diri kita?